سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه رب اشرح لي صدري ويسر أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. Hilang pula di petanda ni. Ya. Alhamdulillah, kita syukur kepada Allah di atas hidayahnya. Kita masih diberi kesempatan lagi hingga malam ini, insya-Allah. Mudah-mudahan kita mendapat rahmat dari Allah Ta'ala dalam majlis ilmu malam ini dan mendapat kefahaman agama, insya-Allah. Pada bulan lepas, pada tahun lepas sebenarnya, kita bincang mengenai hukum serangan, ya. Kita lihat realiti hari ini, Amerika membunuh salah seorang, ya, pimpinan tentera Iran, dan Iran telah pun melancarkan serangan pada bulan-bulan yang diharamkan dalam Islam, di mana kita tidak boleh berperang. Diharamkan perang lah, maksudnya diharamkan berperang. Namun sekiranya pihak musuh menyerang, ya, kita boleh membalas balik serangan tersebut. Jadi dulu kita baca dalam satu surah, Asyarul haram min bisaril haram wal hurumatu qisas. Faman i'tada 'alaikum fa'tadu 'alaihi bimisli ma i'tada 'alaikum wattaqullaha wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Ya, bulan-bulan haram yaitu Zulqaidah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab. Bulan-bulan haram ini bulan-bulan yang dimuliakan. Saya ulangi lah, ya. Bulan haram maknanya bulan yang dimuliakan. Tanah haram itu maknanya tanah yang dimuliakan. Bukan haram-haram, bukan makna haram yang dalam pengertian haram tak boleh makan, haram tak boleh pegang, itu bukan. Haram itu maknanya haram jadah lah. Ya. Sesiapa yang melakukan pencerobohan terhadap kamu, maka balaslah pencerobohan itu seimbang dengan pencerobohan yang dilakukan kepada kamu. Kalau ditembak sekali, tembaklah sekali juga. Tapi dalam konteks sekarang kita harus melihat, ya, beza, ya. Beza. Dia melancarkan serangan tu bukan sekali. Tu dia, kalau ada kan kita dapat kan, ya. Masya-Allah, canggih betul. Tak boleh lari lah. Tak boleh lari, ya. Jadi wajarlah kalau Iran membalas. Okey, ya. Ini kita dah bincang pada bulan lepas atau tahun lepas, dan kita masuk pada serangan terhadap maruah. Termasuk juga serangan terhadap harta, kita dah bincang tadi, ya. Okey, kita ulang sikit. Sekiranya serangan dilakukan terhadap harta dan mangsa adalah pemilik harta tersebut, pembalasan, mana bertindak balas, ya, dalam keadaan ini sekadar diharuskan sahaja. Mana kalau harta kita lah, ya, orang nak rampas, orang serang, orang nak rampas harta kita, tapi, ya, harta kita bukan harta yang kita pegang, yang kita diamanahkan, bukan. Itu boleh bertindak balas, boleh tak bertindak, boleh. Tengok keadaan lah. Kalau kita rasa kita boleh nak lawan. Tapi kalau kita rasa nak ambil lah, ambil. Tak apalah. Nah, ni kunci. Ni kunci, ambil lah dia. Siap pesan lagi. Bawa baik, ya. Baik lah sini. Ni dia bateri tak berapa cantik ni. Ingat nak servis hari ni. Bawa lah, ya. Bawa elok. Pesan dia elok dia. Boleh kalau nak buat situ pun. Menyerah saja. Itu kalau hak kita, kalau milik kita sendiri, harta tu. Tapi kalau harta tu harta yang diamanahkan kepada kita, tak boleh situ. Kita tak boleh serangkan itu. Kita wajib pertahankan.
Kalau harta orang kita tolong pegang, kita sebagai pemegang amanah, kita tidak boleh menyerahkan begitu, ya. Sekiranya harta tersebut bukan milik mangsa, tetapi mangsa sebagai penjaga amanah oleh pemiliknya. Contohnya mangsa adalah ketua negeri, ketua negara, atau timbalannya, atau penjaga tanah milik umat, milik umat seperti tentera macam Palestin, ya, rakyat Palestin tu. Maka mereka wajib membalas serangan pihak penyerang dan mengambil semula harta tersebut. Dia beza, ya, antara harta kita itu terpulang pada kita lah, ya, kita boleh bagi kepada dia, ataupun kalau ni kita lawan, ya, boleh lawan. Kalau kita rasa, tengoklah keadaannya, kalau yang menyerang tu budak-budak remaja 2-3 orang je, kita rasa kita boleh pertahan, boleh lawan lah, lawan lah. Ya Des, sedih nampak. Berbeza kalau kita hanya pemegang amanah. Saya teringat satu cerita lah. Satu cerita. Ada budak lembam. Budak lembam ni budak tak berapa cerdik lah. Dia tengok TV. Duduk kat kursi lah. Tengok TV atau menonton TV tu, dia lama-lama dia terlelap. Pintu terbuka, Jadi bila terlelap tu, kebetulan malam tu ada pencuri. Pencuri itu curi TV je. Curi TV, ya. Dah dibawa keluar tu, dia tersedar pula budak ni. Ya, tersedar pula. TV dia tak ada. Tengok ada pencuri, dah lari dah. Dia pun kejar sampai jauh, sampai penat lah. Ya, ini zaman dulu, ya. Pencuri pun pakai lari gitu, ya. Tak pakai kereta, tak pakai motor. Ya, dia kejar sampai penat dia kejar. Yang dikejar pun lagi penat lah sebab dia bawa TV berat, ya. Dia pun berhentilah yang dikejar. Ya, berhenti kepenatan lah, ya. Yang budak yang kejar pun sampai dia pun kepenatan juga. Yang lama yang curi TV ni kata, kenapa kejar? Alah, penat aku lah. Janganlah ambil lah ni. Tak ada, sekarang ni abang tertinggal remote juga. Rupanya budak ni kejar tak pergi remote. Remote tertinggal. Saja je selingan. Serangan terhadap maruah, mempertahankan dan membalas serangan oleh penceroboh adalah wajib, ya, walau siapa pun penyerangnya, tak kira muslim ataupun kafir. Dia beza dengan harta tadi, ya, dengan harta. Ini kalau maruah maknanya menceroboh, buat jahat lah, yang boleh menjatuhkan maruah, ya, saudara atau bukan. Ini kerana, tapi disebut sini zina. Maksudnya kalau inilah mencabul lah, maksudnya lah, mencabul lah. Demikian juga dengan angkara seumpama dengannya, mencabul, merugul, ya? Ini wajib dipertahankan. Ini bukan harus, ya, wajib. Begitu juga serangan terhadap nyawa. Bagi serangan terhadap nyawa, beberapa kaedah perlu dilihat. Jika serangan tersebut daripada orang kafir yang menyerang, dia wajib dibalas, dan sekiranya, ya, wajib balas dan wajib pertahankan diri kalau orang kafir yang menyerang. Dan sekiranya diabaikan, dia anggap berdosa. Tak melawan, berdosa. Ini kerana mengalah kepada orang kafir adalah suatu penghinaan kepada agama. Mana kalau orang kafir yang menyerang, yang menyerang nyawa lah, mana menceroboh kerana nak membunuh atau sebagainya, nak mencederakan, kita wajib melawan. Mempertahankan diri juga wajib dilakukan jika diserang haiwan. Ini juga dulu, ya. Ini kerana haiwan disembelih untuk kepentingan manusia. Ini cerita haiwan lah. Namun sekiranya penyerang itu orang Islam, ya,
Orang Islam, dan mangsa adalah orang yang ingin ataupun hendak mencederakan atau membunuh, mempertahankan diri, membalas semula. Dalam keadaan ini harus, bukan wajib. Kalau mana orang yang menyerang itu orang Islam, apatah lagi kalau adik-beradik atau saudara lah, ya. Maka dalam konteks ini, ya, kita mempertahankan diri itu harus, tidak wajib. Dia ada dalil, ya, ada dalil dia. Mangsa boleh membiarkan dirinya dibunuh atau terbunuh semata-mata untuk mempertahankan nyawa saudara Islam, sesama Islam, ya. Jadi kita mengalah, tapi maknanya bukanlah maknanya menyerah diri untuk dibunuh. Ya, mengalah ni maksudnya sama ada kita berundur ataupun kita hanya sekadar mengelak-ngelak ke, ya. Melawan tidak bermakna kita nak membunuh dia, tidak. Sebab sesama Islam. Gitu, ya. Tidak wajib situ. Tak wajib menyerang dia. Mangsa boleh membiarkan dirinya dibunuh atau terbunuh semata-mata untuk mempertahankan saudara Islam, nyawa saudara Islamnya tadi, walaupun saudaranya menyerangnya, ya, ataupun sama ada orang lain ataupun dia ada hubungan adik-beradik ataupun saudara, ya. Malah beberapa orang ulama beranggapan tindakan tersebut digalakkan kerana berdasarkan hadis riwayat Abu Dawud bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fal yakun ka khayri ibnai Adam." Jadilah kamu antara dua anak Adam yang terbaik, ya. Kalau menurut sejarahan Adam tu, Qabil dan Habil, ya. Mana mereka berdua tu, siapa yang bunuh? Qabil kan? Habil, ya, Habil. Jadi maknanya dia tidak melawan. Ya, dia tidak melawan. Demikian juga ada sejarah dia. Apa yang dimaksudkan oleh hadis di atas Habil dan Qabil, dua anak Nabi Adam, iaitu jadilah seperti Habil yang tidak membalas perbuatan saudaranya yang mahu membunuhnya, dan janganlah menjadi pelampau, ya, dan membunuh seperti Qabil. Ini dirakamkan dalam ayat Al-Quran dalam surah Al-Maidah ayat 27 hingga 30. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Watlu 'alaihim naba abnai Adam bil haqq id qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar. Qala la aqtulannak qala inna ma yataqabbalu Allahu minal muttaqin. Sampai akhir, ya, saya baca maknanya. Dan bacakanlah wahai Muhammad kepada mereka kisah mengenai dua orang anak Adam, iaitu Habil dan Qabil, yang berlaku dengan sebenarnya, yang betul-betul berlaku, iaitu ketika mereka berdua mempersembahkan satu persembahan kurban untuk mendampingkan diri kepada Allah Ta'ala, lalu diterima kurban salah seorang daripada mereka, iaitu Habil, ya, dan tidak diterima kurban yang seorang lagi, iaitu Qabil. Maka berkatalah Qabil, sesungguhnya aku akan bunuh kamu. Habil menjawab bahwasanya Allah Ta'ala menerima korban dari orang-orang yang bertakwa. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Demi sesungguhnya jika engkau lururkan tanganmu kepadaku untuk membunuhku, aku tidak sekali-kali akan mengulurkan tanganku kepadamu untuk membunuhmu. Mana dia takkan melawan. Kalau awak nak bunuh aku pun bunuhlah. Aku takkan melawan, ya. Aku takkan bunuh awak balik, ya. Kerana sesungguhnya aku takut pada Allah Ta'ala, Tuhan yang mentadbirkan alam ini. Sesungguhnya aku mahu supaya kamu kembali dengan membawa dosa membunuhku dan dosa dirimu sendiri. Maka dalam konteks ini tadilah, ya, nak ceritakan tentang bagaimana kalau yang menyerang itu orang Islam, ya, maka kita tidak wajib melawan. Bukan maknanya tidak boleh melawan, boleh melawan, tapi tak wajib. Hukum tu jadi ringan lah, tak wajib. Tak wajib bukanlah maknanya kita menyerah diri, ya. Faham, ya? Bukan kita menyerah diri, tapi maknanya kita sama ada kita mengelak-gelak ataupun kita basuh, ya, lari dan sebagainya. Sebab dia sesuai Islam, sama-sama Muslim. Demikian juga dengan Uthman radhiyallahu anhu, Khalifah Uthman, pada ketika beliau diserang,
Beliau melarang hadamnya, mempertahankan, sedangkan mereka seramai 400 orang. Sebaliknya Uthman berkata kepada mereka, siapa yang meletakkan senjata dia akan bebas. Peristiwa ini masyhur di kalangan para sahabat dan tiada siapa yang mempertikaikan tindakan ini. Kematian Khalifah Uthman bin Affan ya, dalam satu pemberontakan sebenarnya. Peristiwa pemberontakan ini berlaku bila golongan Khawarij ni ya tidak dia marah. Dia marah dengan sebab apa? Dengan sebab ada satu arahan supaya dibunuh Muhammad bin Abu Bakar. Jadi sebenarnya peristiwa ni begitu pantas tau, dia berlakunya, ya, pantas sebenarnya. Sayyidina Uthman sendiri tak menduga sebenarnya akan berlaku begitu. Lalu bila datang kumpulan pemberontak ni, dia berkemah di luar Madinah. Sayyidina Uthman dah tahu dah, ya, kedatangan mereka tu. Lalu dia utuskan Sayyidina Ali. Dia utuskan Sayyidina Ali untuk pergi berunding dengan pihak pemberontak ni. Berunding. Ali pun pergi keluar dari Madinah, pergi ke camp tu dia lah. Camp perkemahan pemberontak tadi. Dan Sayyidina Ali berunding di situ. Apa yang Sayyidina Ali nak siasat ya, adanya satu surat, sepucuk surat ya, yang mengarahkan supaya dibunuh Muhammad bin Abu Bakar. Muhammad bin Abu Bakar ni anak Sayyidina Abu Bakar. Ya, dalam kumpulan pemberontak tu ada nama pula. Tapi asalnya dia inilah, dia bukan datang nak memberontak tu. Bila begitu kan, maknanya Sayyidina Ali tadi tengok surat tu, dia faham ini bukan Uthman, bukan surat daripada Uthman. Ini adalah tulisan daripada penasihat Uthman. Penasihat Uthman bin Affan, ya. Surat itu ialah merupakan tulisan tangan Marwan bin Hakim, Marwan bin Al-Hakam, yang merupakan penasihat presiden lah kalau kira sekarang ya. Penasihat khalifah, ya. Jadi pemerintah tadi marah. Sebab Sayyidina Ali datangnya untuk berunding, lalu dia pemberontak ni dia meletakkan syarat. Kalau nak berunding ada syarat. Syaratnya apa? Ada 2 syarat. Dia meletakkan satu syaratnya Sayyidina Uthman mesti turun daripada khalifah, daripada jawatan khalifah. Yang kedua, syarat kedua mestilah dia menyerahkan Marwan, siapa dia? Menyerahkan Marwan bin Hakim tadi kepada pihak pemberontak. Jadi bila bersyarat begitu, Sayyidina Uthman tidak setuju. Dan dia tidak mau terima syarat itu. Dia menolak sekeras-kerasnya. Dari situlah ya, pemberontakan tu dia terus tak puas hati, pemberontak tak puas hati, dia menyerang terus masuk ke Madinah, ya. Masuk ke Madinah. Masa itu belum masuk dalam belum berlaku pembunuhan lagi. Ya, baru berjalan ke arah istana. Kalau bukan masa itu kan di istana ya. Kita gambarkan macam istana lah kalau sekarang ya. Ya. Bila macam itu kan, dalam keadaan yang sebelum berlaku pembunuhan tu, dia ada ketua umum dia tahu. Ketua umum, tahu tak? Dalam kumpulan pemberontak ni ada 3 kumpulan yang datang dari Mesir, daripada Basrah, daripada Kufah sebenarnya. Ya, dia jauh datang mereka datang. Ada ketua umum dia, Abdullah bin Sabah nama dia. Dia dalam sejarah ada nama dia kan, Abdullah bin Sabah, ya. Ketua umum. Dia bila Abdullah bin Sabah mendengar ada satu kumpulan daripada Mesir ya datang ke Madinah ya, yang dikutai oleh governor ni, seorang governor. Sebenarnya kedatangan ni adalah untuk apa? Untuk meredakan keadaan. Bukan nak membela siapa-siapa, tapi nak meredakan keadaan daripada pertumpahan darah yang banyak, ya, yang merebak, yang luas. Tapi ketua umum tadi tu, Abdullah bin Sabah, telah menghasut ketua kumpulan pemberontak tadi. Dia hasut supaya segera melaksanakan misi ni. Segera laksanakan sebelum kumpulan tu sampai ke Madinah. Jadi dengan hasutan itu, maka kumpulan ini tadi, kumpulan pemberontak ni
dia menerjah masuk ke rumah Sayyidina Osman, ya, dan mereka memukul Sayyidina Osman dengan besi, ya. Dia pukulnya dengan besi. Sebelum tu sebenarnya ada pemuda-pemuda di kalangan pemuda-pemuda yang menjadi sukarelawan, mengambil peranan sebagai pengawal kepada Sayyidina Osman. Termasuklah Hasan bin Ali, Husain bin Ali, ya, dan sahabat yang lain, Mughirah bin Aqnas, ya, dan ramai lagi anak-anak para sahabat yang cuba mengawal Sayyidina Osman. Ya, tapi oleh kerana tidak ada kekuatan di situ, yang mana pemberontak lebih kuat, mereka menyerang masuk terus ke rumah Sayyidina Osman dan memukul Sayyidina Osman dengan besi di belakang ni, pukul dengan besi sampai darah keluar kok mulut, kok mata, kok hidung, ya, kuat sangat. Masa itu Sayyidina Osman sedang baca Quran waktu asar hari Jumaat, ya. Dengan sebab pukulan itulah dia memercik darahnya kepada Al-Quran, sehingga ni tepat-tepat pada surah apa? Surah Al-Baqarah, ya. Surah Al-Baqarah yang berbunyi dia siap. Fa sayakfikahumullahu wa huwas samiul alim. Ya. Jadi maknanya ini semua dengan apa ni, Allah yang mengatur lah. Allah Taala yang mengatur. Macam mana sebagai apa ni, macam mana sampai apa ni, darah tu pun boleh bercik ke situ, ya, soalannya seolah nak menunjukkan ini kepada manusia, kepada masyarakat maka cukuplah Allah sebagai bagi kamu dari kejahatan mereka itu. Itu makna ayat tu sebenarnya. Jadi Sayyidina Osman dengan itu, dengan tidak ada siapa yang kuat yang menghalangnya kecuali isteri dia sendiri pun. Isteri dia cuba menghalang, ya, sehingga putus tangan isteri, apa ni, jari isteri dia, Nailah nama dia, ya. Akhirnya Sayyidina Osman meninggal, ya, dalam tempoh dalam masa ni, masa itu umur dia 83 tahun pada hari Jumaat selepas asar, sebelum maghrib, ya, mana dah petang hari Jumaat. Mana yang nak sebut sini ialah fitnah ni, tuan-tuan, ya. Fitnah ni berlaku sejak dulu lagi. Fitnah ni ada dulu, sejak dulu lagi. Zaman sahabat pun sudah berlaku begitu, fitnah. Saya tak beranilah nak menyebut banyak-banyak tentang benda ni, ya, sebab melibatkan sahabat. Tapi pemberontak itu bukan sahabat sebenarnya. Kecuali Abu Bakar, anak Abu Bakar tu, Muhammad bin Abu Bakar As-Siddiq, disebut ujung tu As-Siddiq. Muhammad bin Abu Bakar As-Siddiq dia. Maknanya anak Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq lah. Dia pun terlibat dalam tu. Pasal dia mungkin dia ada arahan pembunuhan kepada dia. Sedangkan sudah dijelaskan oleh Sayyidina Ali tadi, bukan arahan Osman, ya, tapi adalah fitnah daripada Marwan Al-Hakam. Jadi makna itulah, ya, apa ni, bencana ataupun bahaya fitnah, tuan-tuan, ya. Maknanya kalau dari dulu lagi sebenarnya ada camp-camp di dalam politik, mana ada camp-camp, ya. Ada camp, ya, camp Anwar, camp Azmin, itulah contohnya. Masa itu pun dah ada sebenarnya, ya. Itu sebenarnya ada fitnah berlaku. Baik, kita berbalik kepada apa yang kita bincang tadi. Maknanya sebelum tu, ya, demikian juga Sayyidina Osman radhiyallahu pada ketika beliau diserang, beliau melarang hadamnya mempertahankannya, sedangkan mereka seramai 40 orang. Dia masih sempat lagi lah bercakap. Sebaliknya Osman berkata kepada mereka, sesiapa yang meletakkan senjata, dia akan, sebenarnya dia tak mahu nanti pertumpahan darah makin merebak, makin luas, makin banyak yang terkorban, ya. Namun sekiranya mangsa bukan orang yang ingin mencederakan atau dibunuh, sebaliknya tujuan ataupun sasaran penyerang ialah keluarga atau anak-anaknya, ataupun ditujukan kepada rakyatnya dan bangsa, tindakan mempertahankan diri dan membalas pada ketika itu adalah wajib, ya. Serangan tu bukan pada dia, tapi pada anak-anak, pada keluarga, maka dia wajib pertahankan. Kalau diri dia terpulang, macam tadi kan kita dah bincang pada awal tadi,
Kalau diri dia boleh pertahankan ataupun dia boleh menyerah saja. Kalau yang menyerang orang Islam, ya. Tapi dalam konteks ini kalau dia nak serang keluarga kita, anak ke, nak menceroboh, nak mencabul, wajib kita pertahankan sebab kita sebagai pelindung dia, ya, pelindung mereka. Ya, bapa wajib pertahankan anak, isteri dan sebagainya. Ini kerana dalam keadaan tersebut pihak yang diserang adalah penjaga amanah kepada nyawa orang lain kerana dia adalah ketua keluarga ataupun ketua negara. Okay, ya. Inilah ya, maknanya dalam konteks sekarang kita lihat dalam kerangka undang-undang antarabangsa lah. Undang-undang yang ada dalam Malaysia contohnya, undang-undang yang antarabangsa. Kita tak dapat melihat keadaan ini sebenarnya. Peraturan-peraturan ini hanya berjalan pada zaman Nabi dan para sahabat. Kerana sekarang tak ada satu kerajaan atau negara pun yang melaksanakan undang-undang Islam. Maka kita tak dapat melihat, ya, tak dapat melihat peraturan ini berjalan. Bagaimanakah tindakan balas dilakukan dan bilakah nyawa penyerang dihalalkan? Penyerang mungkin terdiri daripada orang yang dijamin nyawanya seperti orang Islam, ataupun orang yang tidak dijamin nyawanya seperti orang yang murtad atau penzina muhsan, ya. Bagi penyerang yang tidak dijamin nyawanya, mangsa boleh bertindak membunuh terlebih dahulu. Mangsa tidak perlu memberikan amaran ataupun melakukan kekerasan secara berperingkat. Mana kalau orang yang datang tu orang murtad, ya. Orang murtad ni memang sudah halal dibunuh. Hukumannya lah, ya. Bukan kita yang bunuh dia, kerajaan lah ataupun pemerintah. Tapi kalau dia menyerang kita, ya, kita boleh bunuh. Kita boleh bunuh. Dari segi agama, ya, dari segi hukum undang-undang agama, kita boleh bunuh dia. Dia asalnya Islam, ya. Bila murtad, itulah, ya, tindakan dia. Ataupun orang yang zina muhsan tadi, ya. memang dia akan melalui hukuman itu pun. Kalau kita tak bunuh pun dia akan melalui hukuman bunuh oleh pemerintah, ya. Orang murtad akan dibunuh ataupun orang zina muhsan pun akan dibunuh. Jadi kalau mereka lah yang golongan ni yang menyerang, ya, yang tidak dijamin nyawa tadi, ya. Mangsa boleh bertindak membunuh terlebih dahulu, ya. Mangsa tidak perlu memberikan amaran ataupun melakukan kekerasan secara berperingkat-peringkat, tak ada. Terus saja. Ini saya katakan tadi, ya. Dalam Islam begitu sebenarnya. Tapi dalam konteks sekarang ni kita perlu melihat dalam kerangka undang-undang yang ada sekarang. Tak boleh buat situ sebenarnya, tak boleh buat situ. Sebab kita bukan negara Islam. Sementara sekiranya penyerang ialah orang yang dijamin nyawanya, maksumud dam, ya, dijamin darahnya, seperti orang Islam atau kafir muahad, orang kafir yang mengikat perjanjian damai. Sekiranya mangsa mendapati penyerang sedang melakukan jenayah, seperti sedang melakukan perkara keji, merogol contohnya, atau sedang membunuh orang yang tidak berdosa, maka mangsa berhak membunuhnya serta-merta tanpa sebarang amaran. Ini kalau penyerang tadi ialah orang yang dijamin. Ya, sekiranya penyerang ialah orang yang dijamin nyawanya, penyerang, ya, orang Islam atau kafir zimmi atau kafir muahad, payah sebut. Sekiranya mangsa mendapati penyerang, dia gitulah, ya, orang yang mencabul contoh, ya, mencabul, datang ke rumah mencabul ataupun apa kita tu, merogol, nauzubillah lah, ya, memperkosa dan sebagainya, ya.
Kalau tengok sini kita seperti sedang melakukan perkara keji, sedang melakukan perbuatan tu, dia sedang merogol contohnya, naudzubillah, atau sedang membunuh orang yang tidak berdosa, ya, dia yakni mangsa berhak membunuhnya serta-merta tanpa sebarang amaran. Dalam keadaan ini, apabila penyerang dibunuh, darahnya adalah halal dan tidak ada qisas atau diat dikenakan kepada pembunuhnya. Tadi itu yang datang baru nak menyerang, yang ini dia sudah melakukan serangan tu, serangan atau serangan apa? Serangan seksual, ya. Contohnya lah, merogol ataupun memperkosa dan sebagainya, maka boleh dibunuh. Sekali lagi saya nak ulang, ya, ini adalah peraturan dalam Islam, ya. Mana kalau dalam konteks sekarang kita kena hati-hati. Sebab dalam kalau tak salah di Terengganu tu kan, ya, berlaku seorang yang mempertahankan diri, ya, dia mempertahankan diri kerana ni, tapi terbunuh orang yang menyerang tu kerana yalah dia pertahankan diri sampai terbunuh orang yang ni, seorang lagi tu, akhirnya kena dakwa, ya, kena dakwa, ya, kena dakwa sebagai membunuh. Jadi mana kalau dalam undang-undang ni, dan mana kalau orang tu, orang yang tadi yang diserang, mana keluarganya diserang, dirogol dan sebagainya, dicabul, ya, dia bunuh orang tu, dia tak kena apa ni? Tidak kena qisas. Tidak kena qisas. Dan tidak kena dia, ya, bebaslah. Sekiranya masa mendapati penyerang, ya, baru nak memulakan jenayahnya, sama ada membunuh, mencuri, membuat angkara keji, ya, berogol tadi, ya, dia belum buat, ya, belum buat apa-apa, ya, baru nak, kita, ya, mangsa dikehendaki melakukan tindakan mencegah penyerang secara berperingkat mengikut keadaan. Dia baru nak, belum ni, macam tadi, yang kes yang pertama tadi tu, dia sudah melakukan perbuatan tu, anda faham, ya, dia sudah melakukan perbuatan rogol atau memperkosa, maka pihak yang kita boleh membunuh dia. Yang ini baru nak, belum buat lagi, belum dapat lagi, ya, dia boleh melakukan apa? Pencegahan saja. Pencegahan tu macam ada kita tolak dia ke, ya, kita pukul dia ke supaya dia tak buat dia ni. Cara macam mana mencegah tu? Sekiranya mangsa mampu mencegah penyerang dengan menggunakan kata-kata, ya, menggunakan kata-kata atau minta pertolongan, tak tolong orang, dia diharamkan memukul penyerang. Kalau kita boleh, kalau boleh selesai dengan hanya menggertak dia, oi, contohlah, ya, menggertak dia dengan cakap, awak boleh keluar tak? Ya, kita contohlah, ya. Kalau hanya dengan itu dia boleh lari, cukuplah. Tak payah ambil pedang. Kalau ambil pedang itu sebagai gertakannya, tak buat juga, ya. Tapi maknanya tidak boleh dibunuh, ya, tak boleh dibunuh. Selagi dia belum buat benda tu yang disebut tadi, dia tak boleh dibunuh. Salah lah, ya, undang-undang salah. Atau minta tolong, ya, dia diharamkan memukul penyerang. Jika dia boleh memukul dengan tangan, diharamkan memukul dengan penyebat. Kalau kita hanya dengan tangan pun dah cukup lah. Dengan tangan sudah memadai, dia boleh keluar, dia boleh lari lah, ya, dah memadai lah. Tak payahlah ambil parang, ya, tak payah ambil pistol. Saya ingat kawan saya dulu, Cik Hamzah, dulu dia duduk Stesen 2 sana, Banglo Stesen 2 tu, depan surau tu. Lepas tu dia pindah Stesen 11. Stesen 11. Lepas tu dia pindah dekat Bukit Subang sana. Dekat Subang Permai. Ya. Satu malam tu dia ada perompak masuk dalam rumah dia. Perompak masuk dalam rumah dia. 2 orang, ya, 2 orang. Dan dia ugut. Dia sudah diikat belakang tu, dia ugut. Dia masukkan sebilik dengan anak dia semua. Kumpul dalam satu bilik dengan dia.
Lepas tu si isteri dia ni pun, isteri dia samalah sebilik tadi. Isteri dia baca ni ayat kursi. Baca ayat kursi dia. Dia gertaknya apa ni, dia marah, perempuan tu marah dia. "Hei, apa baca Quran?" Marah dia. Dia marah. "Apa baca Quran ni?" Marah. Yang si Hamzah ni, dia cakap elok-elok je. "Dah lah tu, apa kau buat macam ni? Nanti kau pun masuk dalam juga." Cakap elok-elok je dia. Ya, dia tengah geledah tu, dia nampak topi polis tu. Topi polis atas almari sinilah, almari rendah tu. Dia dulu bekas custom. Topi custom lah sebenarnya. Dia kata topi polis. Lompat tu lari keluar pun tingkap, lompat ya. Baru nampak topi je. Lari dia, tinggalkan. Mana dia tak dapat apa-apa sebenarnya. Ya. Mungkin ya, ini semuanya Allah Taala nak asbab lah, jadi asbab. Mungkin dengan sebab isteri dia baca ayat kursi tadi tu, ya, menyebabkan dia gerun. Dah nampak topi pun dah gerun dah. Dia ingat ada polis lah sebenarnya yang dia kena ya. Dia ingat polis. Sebenarnya dia bekas custom. Cik Hamzah ni. Dah lama tak jumpa dia. Jadi tu ya. Maknanya kalau perempuan ni, penceroboh ni, dia belum berbuat apa-apa, maka kita tidak boleh membunuh dia. Tak boleh pukul dia pun tak boleh. Kalau boleh hanya sekadar, kalau dia boleh keluar dengan hanya kita bercakap dengan dia, boleh tak awak keluar? Kita getar tu. Sudah memadai, maka itu dengan cakap je lah. Tak perlu pukul, ya? Tak perlu parang dan sebagainya. Malah kalau dalam keadaan yang macam itu, kita pukul dia ataupun kita cederakan dia, itu salah kita. Ya, salah. Dalam undang-undang ni lah ya. Salah. Ya. Apa tadi? Dia diharamkan memukul dengan tongkat. Jika dia mampu memotong anggota penyerang, dia diharamkan membunuhnya. Ya? Tak boleh bunuh lah. Kalau boleh yang apa ni, yang lebih rendah pada bunuh tu, itu je lah. Jangan sampai bunuh. Ini kerana tindakan ini hanya dia benarkan kerana keperluan yang mendesak dan tindakan yang keras tidak diperlukan oleh ia boleh dilakukan dengan tindakan yang lebih lembut. Kalau tindakan lembut dia boleh menyelesaikan masalah, ya, dia boleh keluar dengan sekadar lembut, maka tidak perlu kita tindakan keras, ya. Kalau nak tangkaplah, tangkaplah, serah pada pihak berkuasa. Jika segala tindakan tadi tidak berkesan kecuali mangsa terpaksa membunuh, ya, ketika itu darah penyerang adalah halal. Ya, tak boleh nak ni ya, dia keras juga, melawan juga, terpaksa dibunuh ataupun terpaksa membunuh, maka darah penyerang mana ya adalah halal. Halal maksudnya ialah, maksud darah penyerang tu halal maksudnya ialah pembunuh tu tidak kena qisas. Orang yang bunuh tu tidak kena qisas, tak kena diat. Tiada qisas akan dikenakan terhadap pembunuh. Namun sekiranya tindakan penyerang boleh disekat tanpa melakukan pembunuhan, ya, boleh dihalang dengan tanpa membunuh dia, pembunuh akan dikenakan qisas. Ya, walaupun dia jahat masuk dalam rumah, tapi kita boleh tolak dengan cara yang tidak menggunakan kekerasan. Dia boleh belah ya. Itu dengan itu. Manakala cara itu boleh, tapi kita buat tindakan yang lebih keras, kita bunuh dia, tu kena qisas tu. Kena qisas kita. Ini kerana ketika itu pembunuh telah melakukan kesalahan dan dia perlu bertanggungjawab. Itu ya. Itulah ya peraturan-peraturan yang ada dalam Islam ya, yang mengatur kita. Sebenarnya itulah ya toleransi dalam Islam ni. Walaupun dia penyerang ya, menyerang menceroboh, tapi dengan sekadar tindakan itu boleh diambil dengan cara yang lembut ya. Gunakan tindakan yang lembut. Dia ada mana pilihan itu ya, cantik. Tidak terus yang keras. Tidak terus bunuh tak ya. Tengok keadaan. Tengok apa yang dibuat. Wallahu a'lam, mudah-mudahan ada manfaatnya. Itu macam malam ni, insya-Allah kita teruskan pada tajuk yang lain nanti.
Ini ada tajuk pemberontak ataupun burat ya, burat dan hukumannya. Baik, kita berhenti di sini ya, sebab sebelah sini ada apa? Ada tahlil yang faham. Jadi yang benar bila Ta'ala salah silap ada kelemahan sendiri. Kita akhiri dengan baca tasbih kafarah suratul Asri. Subhanakallahumma hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr. Alladzina amanu wa amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.